Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wassahbihi ajmain, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul jaa haqqu wa zahaqa batil inna batila kana zahuq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga bersyukur kepada Allah bukan kerana di atas kesempatan untuk kita bersama pada pagi ini semata-mata, tetapi kita juga bersyukur di atas nikmat yang ada kalanya kita sebagai manusia kita tidak begitu bersyukur, iaitu nikmat Islam itu sendiri. Terutamanya bagi kita yang tidak pernah mungkin berada di dalam kegelapan, maka cahaya yang telah kita nikmati selama ini kita anggap itu adalah kebiasaan, sesuatu yang wajar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ada sebagai kalangan sahabat kita, kenalan kita dan sebagainya, mereka dilahirkan buta, tidak pernah melihat cahaya. Jadi nikmat Islam itu adalah satu nikmat yang kalau dihitung memang kita tidak dapat menghitung dan tidak mampu bersyukur dengan kepada Allah secukup-cukupnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sebagaimana telah disebut tadi, tidak ada satu tajuk khusus, tetapi untuk pada pagi ini, memandangkan Masya Allah hari ini, kalau kira hari ini hari Sabtu, saya nak bagi topik yang lebih mencabar sedikit. Tidak akan banyak membahaskan hukum hakam, itu biarlah ustaz-ustaz di sini, asatidah di sini yang lebih arif. Tapi saya nak membahaskan tentang cabaran ideologi. Kerana kalau kita lihat pada zaman kini, kita tidak terlibat, dan Malaysia alhamdulillah tidak dijajah secara fizikal. Dan baru-baru ini pun kita telah menyambut sambutan ulang tahun kemerdekaan yang ke-63, alhamdulillah. Cuma pada waktu ini, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, apa yang sedang berlaku sekarang bukannya peperangan secara fizikal di Malaysia dan di seluruh dunia. Walaupun ada sebahagian benua masih terlibat di dalam perang secara fizikal, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, yang berlaku sekarang adalah peperangan secara pemikiran, secara ideologi. Kerana kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi satu contoh yang cukup ekstrim untuk tuan-tuan dan puan-puan memahami apa yang saya cuba bawakan pada hari ini. Contohnya, jikalau saya membawa seseorang lalu saya mengikatnya di satu tiang di masjid, lalu saya menanggalkan pakaiannya, saya menanggalkan hijabnya, saya menanggalkan seluarnya, segala-galanya, maka pandangan masyarakat terhadap saya adalah negatif. Saya zalim. Sebab apa? Saya menanggalkan pakaian dia, saya tidak hormat kepada dia. Tuan-tuan dan puan-puan, itu cara sewaktu peperangan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, ya, di mana mereka sesuka hati menceroboh dan masuk ke negara orang dan buat sesuka hati mereka. Sebab itu hari ini banyak negara kuasa besar, apabila mereka ingin melancarkan perang, mereka tidak boleh melancarkan perang begitu saja. Mereka perlu mencari alasan untuk melancarkan perang, untuk menjustifikasi perang itu, bahawa peperangan itu adalah peperangan untuk mengembalikan keamanan. Maka dunia akan menyokong mereka. Contoh klasiknya, apakah alasan bagi kuasa besar seperti Amerika Syarikat untuk menyerang negara Afghanistan, untuk menyerang negara Iraq? Alasannya mudah. 9/11, walaupun belum terbukti siapa yang melakukannya, dan tambah menakjubkan dan cukup ajaib ialah apabila dua bangunan WTC, World Trade Center boleh runtuh tetapi pasport tak lebur. Hebat. Dua kapal terbang merempuh dua bangunan itu. Dua bangunan itu besi-besinya hancur, cair sehingga runtuh.
tetapi pasport pengganas terselamat. Hebat. Itu memang sesuatu yang menjangkaui. Kita kena cari apakah material yang mereka gunakan untuk buat pasport. Sebab material itu cukup bagus. Besi boleh lebur, boleh cair, tapi pasport boleh selamat. Jadi Masya Allah, yang tu hebat. Boleh buat pintu kebal dengan pasport-pasport. Lalu dengan kematian 2-3 ribu orang dalam World Trade Center 9/11, maka setelah itu mereka menamakannya sebagai War on Terror, peperangan ke atas keganasan. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan kematian lebih kurang 3,000 orang, kita sebagai Muslim tak support, tak sokong apa jua bentuk keganasan. Tetapi adakah itu adalah justifikasi untuk mereka membunuh tidak kurang daripada 500,000 manusia selepas 9/11? 3,000 orang mati, 500,000 orang mati. Mana justifikasinya? Tiada justifikasi. Tetapi itulah justifikasi yang mereka gunakan. Maka kembali kepada peperangan pemikiran kita, iaitu contoh yang saya berikan tadi. Jikalau saya yang mengikat orang, saya yang melondekan dia, saya akan nampak teruk. Tetapi apa yang berlaku sekarang, saya tak perlu secara fizikal mengikat tuan-tuan dan puan-puan, saya tak perlu secara fizikal melondekan tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang perlu dibuat ialah saya cuma perlu mempropagandakan, memasukkan ideologi betapa pemakaian sebegini adalah tidak elok, pemakaian ini adalah mundur, pemakaian begini adalah satu bentuk penzaliman, adalah satu bentuk penindasan. Maka secara otomatiknya dihakis keizahan itu, dihakiskan keizahan itu, kemuliaannya terhadap Islam. Maka selepas itu satu persatu kain-kainnya akan ditanggalkannya, dan malahan dia akan berbogil tanpa ada sesiapa yang akan mengatakan orang yang mempropagandakan ideologi ini adalah zalim, kerana tak ada paksaan. La ikraha fidin, mereka kata. Kerana mereka telah berjaya memasukkan ideologi bahawa pemakaian sebegini adalah tidak elok, kehilangan kemuliaan diri, maka perlahan-lahan akan dilondekan. Dan inilah apa yang sedang berlaku tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Dan sebenarnya bila saya mengkaji dan saya membaca tentang ideologi-ideologi ini, maka sebenarnya bagi saya sebagai muslim ada dua sisi, sedih dan gembira. Umat Islam di seluruh dunia ditindas, dizalimi. Betul? Itu realiti. Saya rasa sedih, tetapi saya juga rasa gembira. Sedih kerana Nabi SAW dah bersabda bahawa orang beriman ini seumpama satu badan. Maka dia cubit kanan, kita rasa sakit kiri. Maka begitu perumpamaan. Kita sedih kerana saudara seakidah kita yang menghadap kiblat yang sama ditindas, dizalimi. Kita rasa sedih. Tetapi pada waktu yang sama, saya merasa gembira. Itu sisi pandangan yang lain. Merasa gembira kerana ada satu hadis daripada Nabi SAW di mana baginda bersabda, akan tiba suatu masa kalian akan diserang dari segenap penjuru, seumpama makanan di dalam pinggan yang dikerumuni. Dan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencabutkan rasa gentar orang-orang kufar terhadap kalian. Tuan-tuan dan puan-puan, perkataan ini baginda sallallahu alaihi wasallam sebut 1450 tahun yang lampau. Kita mungkin waktu tu pun tak faham. Tetapi hari ini, bukankah terbukti bahawa ideologi Islam, orang Islam diserang dari segenap penjuru? Yes. Bukankah itu sebenarnya memberikan kepada kita satu bentuk kegembiraan bahawa subhanallah, Masya Allah, apa yang Nabi sebut terjadi pada zaman kini, dan ini membuktikan baginda SAW memang seorang Nabi, menambahkan keyakinan kita kepada Islam. Dan bukankah juga Nabi SAW telah juga bersabda bahawa iaitu mereka yang menggenggam sunnahku,
Mereka yang akan menggenggam Islam di akhir zaman seperti menggenggam bara api. Sakit banget tuan-tuan dan puan-puan. Air panas kalau kita sentuh sikit, tarik terus, sakit. Tetapi ini kan bara api. Maka Nabi kata memegang bara api sakit. Sekarang ni sakit tak nak jadi Muslim? Sakit. Kita pergi mana-mana orang tengok kita lain macam. Ada janggut je teroris, pakai jubah je teroris, seluar atas buku lali je teroris, kemungkinan teroris. Pakai hijab je kemungkinan teroris. Oh, ni Muslim ni solat 5 waktu. Oi, teruk ni, mundur ni, asyik cakap solat-solat je. Sakit macam-macam. Tetapi Nabi kata, kalau kamu genggam, sakit, kamu sabar, kamu dapat jannah. Kalau kamu lepas, kamu lepaskan jannah. Memang sakit. Sebab itu mereka yang masih kekal sebagai Muslim pada masa kini cukup kuat. Cukup kuat. Kerana kalau tak cukup kuat, tuan-tuan dan puan-puan, lebih mudah untuk menanggalkan hijab, lebih mudah untuk tidak solat, lebih mudah untuk tidak ikut syariat Islam, hidup seperti binatang. Makan apa yang nak makan, buat apa yang nak buat suka hati. Dan inilah budaya yang kita namakan di barat, dan telah ada pun di Malaysia, sebagai budaya hedonism. Budaya hedonism adalah budaya yang di mana matlamat kehidupan dia sangat berbeza dengan Islam. Sangat berbeza. Seumpama Islam berada di tengah, dia berada di sebelah kiri sangat. Hedonism adalah satu kata-kata, satu perkataan yang digunakan untuk melabel, untuk memberitahu kepada kita satu bentuk gaya hidup yang menjadikan kepuasan, kegembiraan seksual itu merupakan matlamat tertinggi dalam kehidupan manusia. Mu nak buat apa, mu buat. Jadi hamba seronok. Material, yes. Kekayaan, yes. Itu. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, pada tahun 80-an, 90-an, mana ada banji jump? Ada banji jump? Tak ada. Sekarang banji jump ada. Sukan ekstrim makin banyak kan? Yes. Sebab puncak kehidupannya adalah mencari kepuasan walaupun berisiko. Sedangkan cara hidup Islam, matlamat kehidupan Islam adalah surah Az-Zariyat surah 51 ayat 56. Wa ma khalaqtu jinna wa insana illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan juga manusia kecuali beribadat kepada Allah. Nak gembira boleh, Islam boleh bergembira, boleh berhibur, tetapi mesti ada batasannya. Bukan menjadikan kepuasan itu, kegembiraan ataupun kemahuan seksual itu sebagai satu bentuk matlamat yang wajib dan mesti diambil walaupun terpaksa mengambil risiko. Kerana kalau kita dapat nisbahkan budaya hedonism ini, tuan-tuan dan puan-puan, dengan ayat dalam Quran, Allah dah sebut orang-orang kafir ini seperti binatang. Mereka makan dan minum tanpa ada tujuan. Kemahuan, hedonism. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah bentuk pemikiran? Banyak. Sebab dalam waktu yang terhad ini saya tak dapat nak kongsi semua, tetapi cuma nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan secara umumnya. Secara umumnya, supaya kita mengambil sesuatu inisiatif untuk melakukan sesuatu. Kalau kita lihat sekarang ini, kalau kita yang banyak cerita ni, kita cerita tentang liberal. Betul? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena berlaku adil. Surah Al-Ma'idah surah yang kelima ayat ke-8, Allah sebut, jangan kerana kebencian kamu terhadap sesuatu golongan menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Maka berlaku adil lah kerana ianya lebih dekat dengan takwa. Tuan-tuan dan puan-puan, perkataan liberal ini adalah satu perkataan yang positif ke negatif? Positif ke negatif? Liberal ni tak berani nak jawab. Jangan risau tuan-tuan dan puan-puan, tersalah jawab tak masuk neraka. Positif ke negatif liberal ni? Kalau kita rujuk kepada kamus Dewan Bahasa edisi yang keempat, liberal ni dia ada 4 penafsiran. Ada 4. Pertama, iaitu tidak menyokong keistimewaan golongan bangsawan, keistimewaan terhadap mereka, kerana itu tidak ada keadilan.
Kerana satu bentuk iaitu untuk orang biasa yang bukan bangsawan, tindakan begini, tetapi golongan bangsawan tindakannya lain. Double standard. Sebagai Muslim, kita boleh sokong tak ideologi ini? Iaitu ketidakadilan berlaku. Untuk bangsawan hukumannya lain, untuk rakyat marhen macam kita hukumannya lain. Kita boleh sokong tak macam tu? Tak boleh kan? Maksudnya liberal ni bagus tak dalam definisi yang pertama? Tak bagus? Baguslah. Sebab Nabi SAW dah kata, hancurnya umat-umat terdahulu kerana apabila orang kaya, orang berada, orang yang berkuasa di kalangan mereka melakukan satu jenayah, mereka dilepaskan, tetapi bila rakyat yang miskin, mereka itu dihukum. Dan bukankah Nabi juga bersabda, jikalau anakku, putriku Fatimah yang mencuri, aku bukan disuruh orang lain, aku sendiri yang akan potong tangan dia. Maksudnya ada double standard tak dalam hukuman? Tak ada. Kita tuan-tuan dan puan-puan, saya kena cakap terus terang dengan tuan-tuan dan puan-puan, kerana itulah cabaran yang sedang kita hadapi. Kalau kita kata definisi ini tak boleh pakai, maka sebenarnya Islam ni double standard ke tak? Kalau Islam kata kena adil, maka adil across the board. Mana boleh si fulan kena A, yang ni pula kena B untuk jenayah yang sama? Bukankah itu bukan apa yang Islam ajar? Jadi kita kena bersikap sangat objektif. Saya tahu topik ini ada sedikit berat. Saya cuba membawanya dalam bentuk yang lebih ringan dengan contoh-contoh. Tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, tidak terikat dengan satu aliran pemikiran semata-mata. Tidak terikat dengan satu aliran pemikiran semata-mata, ketaksupan kepada satu aliran pemikiran. Kita sebagai Muslim ada masalah tak untuk jadi liberal bab tu? Dalam Islam kita ada berapa mazhab? Banyak lah. Ahlussunnah wal Jamaah kan. Kalau kita kata masyhur 4 tu lah. Lebih lah, ada lebih kan. Tapi kalau kita kata taksub satu je, boleh? Tak boleh juga. Maksudnya liberal tak tuan-tuan dan puan-puan ni? Liberal? Tak, kita ikut tafsiran tu. Sebab saya akan bawa kepada tafsiran yang kita mengatakan liberal itu sesat. Kita akan bawa kepada itu. Tuan-tuan dan puan-puan kena faham tau kenapa saya nak cakap begini. Ini kerana seminggu lebih yang lepas, JAKIM mereka buat satu tweet di Twitter. Mereka letak liberal sesat. Lalu di ruangan Twitter mereka kena kutuk dengan teruknya, di mana mereka mengatakan JAKIM ni dah lah dapat peruntukan 800 juta lebih, hampir 1 bilion. Nak beli kamus pun tak ada duit ke? Tengok liberal tu, apa yang sesat? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, mereka bawa tafsiran yang saya sedang bawa ni. Sebab yang kedua, tidak terkongkong pada satu aliran pemikiran. Yang ketiga adalah bentuk ekonomi yang bebas. Ada masalah tak? Ekonomi yang bebas, liberal banyak merujuk kepada sistem ekonomi perdagangan yang bebas. Liberal juga membawa maksud bahawa kurangnya campur tangan kerajaan dalam membentuk ekonomi itu sendiri. So kalau dari segi tafsiran ni ada masalah tak? Tak ada masalah. Yang jadi masalah kepada kita, ini key point tuan-tuan dan puan-puan. Yang jadi masalah kepada kita adalah golongan liberal. Saya tak mau panggil mereka liberal, saya panggil mereka sebagai pelampau liberal. Mereka yang melampaui batasan kebebasan. Kerana liberal itu secara harfiah, secara bahasanya bermaksud bebas. Tuan-tuan dan puan, bukankah Islam telah membebaskan kita? Bukankah itu kebebasan, kemerdekaan hakiki? Yes, jadi kita liberal lah. Liberal dalam bentuk konotasi yang positif, tetapi mereka melampaui batasan kebebasan, di mana dalam liberal iaitu tidak mahu terkongkong dengan ajaran Islam semata-mata, dan ajaran Islam itu perlu diubah mengikut social construct, mengikut social pada masa itu. Contohnya dulu solat 5 waktu okey lah, itu ajaran Islam, okey, tak ada masalah, no problem. Dulu orang dekat padang pasir tak sibuk, dunia tak laju macam kita.
Sekarang ini sibuk, banyak kerja, traffic jam banyak. Relevan lagi tak nak solat 5 waktu? Dah lah zuhur, asar, waktu kerja. Maka solat itu perlu diubah. Hari Jumaat hari kerja, betul tak? Jadi mengganggu. Oh lah, Kelantan tak kerja lah, negeri lain kerja kerja. Hari Jumaat tu hari kerja. Buat solat Jumaat, hari Jumaat mengganggu produktiviti kerja. Kita ubah solat Jumaat ke hari Sabtu. Tuan-tuan puan ingat apa yang saya cakap ni tak berlaku. Memang dah dicadangkan dah pun. Hari Raya Haji, oi, banyak orang meninggal lah waktu tu, di mana pijak memijak dan sebagainya. Apa kata dipanjangkan waktu untuk melakukan haji bukan setakat 4 bulan lebih. Membawa tafsiran-tafsiran yang baru, yang bukannya asal daripada Quran dan Sunnah, yang bukan asalnya daripada ulama Ahlussunnah wal Jamaah 3 kurun generasi terbaik. Tafsiran ini kita panggil sebagai tafsiran hermeneutik. Minta maaf ya, ada term-term sikit Saya tahu agak baru, ada yang baru, ada yang tidak baru. Hermeneutik ini bermaksud dia berpunca daripada ajaran Kristian Protestan. Kita tahu Protestan, dalam Kristian dia ada 2 denominasi yang besar. Katolik yang bermaksud universal, dan juga Protestan, golongan yang protes. Protes Katolik. Mereka protes ni sebab apa? Sebab waktu itu tafsiran agama hanyalah pada gereja, dan keputusan gereja adalah mutlak, sehingga tak ada sesiapa boleh mempertikaikan kemaksuman Pop. Apa yang Pop cakap, itulah firman Tuhan. Itulah firman Tuhan. Jadi golongan Protestan, mereka protes pada kurun ke-16. Mereka protes, mereka kata tak boleh hanya untuk satu golongan, tak boleh. Semua orang bebas menafsir Bible ikut kancah mata mereka. Dan sebab itu lahirlah tafsiran secara hermeneutik, secara bebas, tanpa ada disiplin. Kamu nak tafsir, orang awam nak tafsir, silakan, bebas, no problem. Sebab itu bila kita nak berdakwah kepada orang Kristian, kalau dia Protestan, payah juga tuan-tuan dan puan-puan. Payahnya sebab bila kita kata, oh, ulama A ini dalam Protestan kata ni, dia kata itu cara dia tafsir, saya faham begini. Switching goalpost. Dia switching goalpost. Kita nak cakap macam mana? Kita main bola, ada goalpost kat sana, ada goalpost kat sini. Bila kita nak sepak gol, dia alih letak kat tepi. Nak main macam mana? Tak boleh nak main. Suka hati dia. Itu tafsiran hermeneutik yang cuba dibawa. Dan kalau di Nusantara, Uli Absyar Abdallah, seorang tokoh yang mengasaskan jaringan Islam liberal ataupun JIL di Indonesia pada tahun 2001. Ulil Absyar Abdallah, dia menafsirkan Quran ikut suka hati dia, perlu diubah tanpa hanya terhad kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, liberal adalah satu topik yang besar, tetapi di bawahnya ada apa lagi? Di bawahnya ada lagi sekularisme, iaitu pemisahan antara agama dan juga politik ataupun dalam kehidupan seharian kita. Sekularisme, cara mereka akan menyebarkan kepada kita ialah, dia akan kata, kamu nak beragama silakan, tetapi cuma di masjid kamu, cuma di rumah kamu, di kediaman kamu, itu saja. Bukannya dijadikan agama itu sebagai polisi sebuah kerajaan. Akhirnya apa yang akan tinggal? Dia akan menjadikan orang Islam ini, dia hanya ada akidah Islam, tiada amalan Islam. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah pergi ke Singapura, di Singapura, negara sekular, di mana kalau kita tahu di sekolah kebangsaannya, pelajar-pelajar Muslim tidak boleh pakai hijab. Orang dewasa Muslim kalau nak bekerja di sektor kerajaan tidak boleh berhijab.
Sebab hijab itu adalah tanda keagamaan. Tak boleh. Itu sekularisme. Tetapi tuan-tuan dan puan, saya cerita ni sikit-sikit je. Tetapi penerangannya memang memerlukan 1-2 jam untuk setiap satu. Untuk setiap satu ni memerlukan penerangan yang lebih besar. Sekularisme. Satu dah, liberal, bawa tafsiran hermeneutik. Kemudian apa lagi? Sekularisme. Ketiga, humanism. Oh, banyak ism ni. Banyak ism. Humanism. Humanism, mereka gunakan terms yang cukup bagus, cukup sedap. Kita kena memperjuangkan human right. Ada tak siapa di sini yang menentang hak asasi manusia? Tak ada kan? Okay, so human right. Apa yang mereka bawa? Yes, mereka bawa kebebasan manusia, hak-hak asasi manusia untuk tukar agama, untuk ni, untuk percaya ataupun tak percaya. Okey, ada benda kita boleh bincang lebih lanjut. Tetapi kalau kita lihat, kita sokong, sebagai Muslim kita sokong banyak perkara dalam Human Rights Convention 1948. Kita tak ada masalah. Kebanyakannya kita tak ada masalah. Tapi masalah kita terletak pada hipokrasi mereka. Iaitu apabila kena kepada Muslim, seolah-olah Muslim tak ada human right. Human right merupakan satu-satu terms yang diwujudkan oleh mereka, ya, kononnya untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Tetapi hak asasi manusia yang mereka kategorikan ini kebanyakannya adalah hak asasi mereka yang setuju dengan agenda mereka. Kalau macam kita yang mempunyai pandangan worldview yang berbeza, mereka tak memperjuangkan. Saya bagi contoh je. Tuan-tuan dan puan, adakah merupakan satu masalah jenayah untuk mereka menghina Nabi SAW di barat? Tak ada masalah. Okey? Tak ada masalah. Itu adalah bagi mereka free speech. Sebab human right, kebebasan bersuara. Okey, kita setuju tak dengan kebebasan bersuara? Muslim kita setuju kebebasan bersuara. Siapa kata tak boleh? Kalau kita lihat tuan-tuan dan puan, subhanallah, Islam terlebih awal sebenarnya memberikan kebebasan bersuara. Kalau tuan-tuan dan puan masih ingat, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia menjadi khalifah, dia menetapkan mahar pada satu tahap, pada satu kadar. Lalu seorang wanita marhen biasa je, dia kata Quran tak kata, sunnah tak kata, mu kata. Dia marah. Rakyat biasa marah khalifah. Umar itu kata apa? Dia betul lah, aku yang salah. Kebebasan bersuara. Bukankah Abu Bakar radhiyallahu anhu juga berkata ketika dia diangkat menjadi khalifah, dia kata, aku memerintahkan kalian untuk taat kepadaku sebagaimana kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, selagi mana aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi jangan taat kepada aku apabila aku tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Free speech tu ada, kebebasan bersuara ada. Tapi tuan-tuan dan puan, masalah dia bukan pada kebebasan bersuara. Masalah dia terletak pada double standard. Apa double standard? Mereka hina Nabi, free speech. Kita baru kritik dasar Israel, kita baru kritik orang Yahudi, kritik orang tu, lalu kita dikategorikan sebagai apa? Anti-Semitic. Masalah dia bukan pada anti-Semitic. Masalah dia, kalau kita rujuk kepada kamus, apa maksud agama Semitik? Agama Semitik ni untuk sekadar pandangan, untuk makluman tuan-tuan dan puan. Sebab saya tak nak kita keluarkan statement nampak cerdik, tapi last orang hantam kita balik kata kita tak faham definisi. Perkataan Semitik itu berasal daripada ayat Bible, daripada kitab Genesis bab 5 ayat 16, yang di mana salah seorang nama anak Nabi Nuh, iaitu Shem.
dan daripada keturunan Syam itulah lahirnya anak-anak yang lain, dan agama Samawi adalah daripada keturunan Syam. Sebab itu dia dipanggil sebagai Semitic religion ataupun Abrahamic faith, agama Ibrahim. Sebab daripada Nabi Ibrahim adanya Nabi Yakub, adanya Nabi Ishaq, dan kemudian adanya Nabi Ismail. Dari situ ramainya Nabi yang lahir daripada mereka. Maka kalau ikut Semitic religion, ikut kamus Oxford, dia sebenarnya merujuk kepada agama Yahudi, Kristian dengan Islam. Kenapa bila kritik orang Yahudi dia dipanggil anti-Semitic, tetapi bila kritik Islam tak dipanggil anti-Semitic? Itu masalah kita. Double standard. Kita ada masalah tak dengan kebebasan bersuara? Tak ada. Boleh bersuara. Yang kita ada masalah, kenapa double standard? Mu boleh cakap, aku tak boleh cakap. Double standard. Itu masalah kita, tuan-tuan dan puan-puan. Bila mereka melukis kartun tentang Nabi SAW, itu adalah kebebasan berkarya, kebebasan bersuara. Bila mana kita balas, kita kritik mereka. Tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, masih ingat peristiwa Charlie Hebdo beberapa tahun lepas di Perancis, di mana majalah itu telah melukis karikatur Nabi SAW? Yes. Sebenarnya itu pun ada kes-kes lainnya. Dia tak semudah itu. Karikatur itu telah dilukis beberapa tahun lebih awal, tetapi serangan hanya berlaku beberapa tahun selepas ianya diterbitkan. Dan serangan itu hanya berlaku setelah kerajaan Perancis diberikan amaran oleh kerajaan Israel Benjamin Netanyahu, yang di mana kerajaan Perancis waktu itu ingin mengiktiraf Palestin sebagai sebuah negara, dan Benjamin Netanyahu memberikan amaran, kamu akan menerima padanya. Tidak lama kemudian Charlie Hebdo, serangan pengganas. Ada kebetulan? Mungkin. Ada relation? Mungkin. Tetapi tuan-tuan dan puan, dia kritik Nabi, no problem. Tetapi salah seorang wartawan bukan Islam, wartawan bukan Islam di Perancis menulis tentang Yahudi, dipenjarakan. Charlie Hebdo lukis, no problem, kebebasan. Mereka tulis tentang Yahudi je, terus dipenjarakan. Bukan orang Islam pun, orang bukan Islam pun dipenjarakan. So masalah kita ialah humanism ni double standard dalam menilai. Saya bagi contoh di Malaysia. Sebab benda ni ada kaitan dengan Kelantan. Tahun lepas, masih ingat tak kecoh di parlimen tentang isu perkahwinan bawah umur? Negeri mana yang paling jadi sasaran? Kelantan. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, saya tak nak bahas secara teknikal apa itu perkahwinan bawah umur. Okey? Bawah umur berapa tahun? 18 tahun. Okey, fine. Masalah saya, kenapa meletakkan 18 tahun? Kenapa tak 18 tahun 9 bulan? Kenapa tak 19 tahun? Apa yang ada pada angka 18 tahun? Kenapa tak 17 tahun 8 bulan, 17 tahun 11 bulan? Kenapa? What make it different? Kalau 18 tahun tu ikut kalender ke ikut tarikh dia dilahirkan? Okey, itu masalah saya. No problem. Saya tak mau bawa kepada situ sebab saya pernah berdebat dengan orang-orang etis yang Islam yang dah murtad. Dia debat pasal isu tu. Saya kata ada masalah dengan cara memahami benda itu. Okey. Bila disebut tentang perkahwinan bawah umur di Malaysia, golongan pelampau humanism ini, mereka kritik apa? Ahli politik juga ambil masuk campur. Mereka kritik agama mana? Islam. Tuan-tuan dan puan, orang Islam di Malaysia lebih kurang 63.9%. Kes yang terdapat adalah lebih kurang 869 kes. Orang bukan Islam di Malaysia lebih kurang dalam 30,1%. Orang bukan Islam. Tetapi kesnya 963. Kalau dari segi nisbah, dari segi peratusan,
Orang Islam lebih banyak perkahwinan bawah umur ke orang bukan Islam? Orang bukan Islam lah. Kerana nisbahnya lebih tinggi, peratusannya lebih tinggi. Tetapi kenapa bila dalam media masa, bila dikritik, mereka hanya kritik orang Islam, tak kritik mereka? Faham maksud saya? Masalah kita bukan pada data. Betul, ada orang Islam kahwin bawah umur, okey. Tapi kita ada mahkamah syariah yang membenarkan mereka yang berumur 16 tahun, kalau perempuan, mereka mendapatkan kebenaran ibu bapa, dan ibu bapa sebagai penjaga mengizinkan, maka boleh. Saya bagi satu kisah ni untuk tuan-tuan perempuan faham. Bukan saya menjustifikasi perkahwinan, kena faham terms ni. Mereka kata kalau kahwin bawah 18 tahun itu adalah perkahwinan di bawah umur dan salah. Saya pernah berdebat dengan seorang etis ni. Dia kata, kenapa Muslim tak support bawah 18 tahun adalah perkahwinan bawah umur? Saya kata, as a Muslim, saya no problem untuk support apa yang bagus. Apa yang bagus saya support. Cuma saya nak tanya soalan je. Soalan saya ialah, maksud kamu 18 tahun itu adalah umur yang baru boleh berkahwin. Kurang daripada itu kira adalah satu kesalahan. Betul? Okey. Kalau macam tu, saya nak tanya kamu. Kamu tahu tak, di negara barat, di negara Amerika Syarikat, ada negeri mereka yang membolehkan kahwin 16 tahun. Ada negeri mereka yang membolehkan kahwin 14 tahun. Ada negeri yang tak meletakkan had, 12 tahun boleh kahwin. So kalau Malaysia kata this is the best, so kamu kata mereka punya tak betul lah. Oh tak ada, suka hati mereka. So kalau suka hati mereka, kenapa kamu tak suruh mereka pindah juga? Kenapa kamu mesti paksa satu terminologi 18 tahun? Bukan, sekali lagi, tuan-tuan dan puan-puan, jangan salah faham saya kata kita wajib kahwin bawah umur, bawah 18 tahun. Tak. Maksud saya, kenapa hanya fokus yang ini? Waktu 90-an, ketika saya masih bukan Islam, di tempat saya, Jinjang Utara, ada perkahwinan di antara seorang budak pengantin perempuan tu dalam 11 tahun, 12 tahun. Pengantin lelaki tu 13 tahun. Mereka berkahwin sebab perempuan tu dah mengandung. Tu perkahwinan bawah umur. Tuan-tuan dan puan-puan, masalah kita bukan pada perkahwinan tu. Kenapa hanya target Islam? Saya bagi lagi contoh. Ini kita nak masuk kepada feminism dah. Feminism adalah golongan yang nak memperjuangkan hak untuk wanita. Islam memperjuangkan hak untuk wanita tak? Yes. Islam menaikkan taraf dan darjat wanita. Islam telah menaikkan. Tetapi mereka nak membebaskan wanita. Ui, terms bagus. We want to free women. Very good. Tapi nak free from what? Masalah kita bukan bebas. Bebas okey, saya suka. Saya pun suka bebas. Nak bebaskan dia dari apa? Tidak lain tidak bukan, kalau kita tengok kepada agenda perjuangan mereka, mereka nak membebaskan khususnya wanita dalam Islam, membebaskan wanita Islam daripada keterikatan kepada agama Islam. Itu kebebasan yang mereka canangkan. Itu kebebasan yang mereka canangkan. Dan contohnya, ibu-ibu, ayah-ayah, saya cakap terus terang, mereka nak memperjuangkan hak sosial, hak pendidikan, hak keselamatan untuk wanita. Kita ada masalah tak? Kita tak ada masalah. Islam dah bagi lebih awal. We have no problem. Mereka kata mahkamah syariah, contoh edah tak dibayar, nafkah tak dibayar, maka mereka nak lupuskan. Sebenarnya bukan melupuskan ataupun menghapuskan mahkamah syariah, tetapi memperkasakan mahkamah syariah, di mana mereka yang bercerai, kalau mahkamah telah menentukan bahawa dia perlu dan wajib membayar nafkah anak setiap bulan berapa, maka mahkamah dah tentukan, maka memperkasakan mahkamah syariah untuk mengambil tindakan
potongan gaji terus daripada akaun bank si bapa ataupun bekas suami tu. Memperkasakan, bukannya kata menghapuskan. Kalau kata nak menghapuskan, sekali lagi kenapa double standard? Di mahkamah sivil pun, tuan-tuan perempuan tahu tak, kalau orang bukan Islam nak bercerai, berapa lama? Dia kata orang Islam kalau kahwin nak bercerai, gantung tak bertali. Tapi kalau tuan-tuan perempuan tahu tak, kalau di mahkamah sivil, pasangan nak bercerai, berapa lama? Kurang-kurang 2 tahun. Kurang-kurang. Kalau bukan bercerai bersama, ambil masa lama. Kalau selagi si suami tak nak sign, selagi satu parti tak nak sign, tak boleh cerai. Sebab itu kalau perasan, ramai non-Muslim, mereka lebih suka ada boyfriend dua, ada girlfriend dua berbanding dengan kahwin. Walaupun mereka dengan suami mereka sebenarnya dah bercerai. Cerai cara mereka lah, duduk asing-asing. Lepas tu, ini ada family lain, dia ada family lain. Sebab mereka masih belum bercerai secara sah di sisi undang-undang negara. Mereka pun perlu bayar nafkah, alimony. Ada juga yang tak bayar. Persoalannya, kenapa hanya highlight orang Islam, tak highlight yang itu? Apa lagi mereka perjuangkan? Mereka kata poligami tak sesuai. Saya bukan suruh tuan-tuan pergi poligami. Saya bukan minta tuan-tuan perempuan izinkan suami mesti kahwin, tak. Mereka kata poligami adalah tidak bermaruah, tidak bermoral. Saya ada masalah dengan benda ini. Apa masalah saya? Masalah saya, tuan-tuan perempuan, kamu mengatakan seorang lelaki kahwin lebih daripada seorang wanita, itu tidak bermoral. Habis apakah kalian mengadakan hubungan seks sebelum kahwin itu bermoral? Apa standard kamu nak mengatakan benda itu moral ataupun tak bermoral? Kalau lelaki itu dia ada 4 isteri, keempat-empat isteri itu adalah sah di sisi agama dan di sisi undang-undang, dan mempunyai hak yang sama di sisi agama dan di sisi undang-undang. Sedangkan kalau boyfriend dengan girlfriend buat hubungan seks, itu tak ada hak apa-apa. Tetapi itu bagi kamu no problem, bagi kita itu problem. Kenapa double standard? Tuan-tuan dan perempuan, yang kita sedang berdepan sekarang adalah ideologi, dan mereka membiarkan orang Islam terus berada di dalam mengamalkan Islam cara mereka, tetapi mindset mereka sebenarnya menolak syariat Islam. Saya ada topik yang berbeza untuk feminism. Sebab 2 tahun lepas, pada bulan September 2018, saya dijemput Kerajaan Kelantan untuk bentangkan topik bahaya, seminar bahaya Islam liberal. Dan di situ saya bentangkan topik feminism. Kertas kerja saya ada. Dan itu perbincangan yang lanjut sebab skop dia besar, cara mereka masuk dan sebagainya. Di bawah feminism ada satu lagi famous sekarang, LGBTIQ. Sebenarnya panjang lagi. LGBT, lesbian, bisexual, transgender, gay, I, intersex, Q, queer. Queer tu apa? Tak tahu. Questionable. Kita kalau ditanya, tuan-tuan, puan-puan, jantina ni ada berapa? Berapa? 2. Laki perempuan. Okey. Laki perempuan. Di barat sekarang, jantinanya ialah tidak kurang daripada 40. Yes. Ideologi daripada sini. Ideologi daripada sini. Malahan di Kanada dan mula di beberapa negeri di Amerika Syarikat, mereka telah mulakan apa? Mulakan satu propagandanya itu, bila bayi itu lahir saja, tak boleh letak jantina dia. Biar bayi itu menentukan jantina sendiri. Gila tak? Yes. Ada seorang doktor di Kanada, bila bayi itu lahir, doktor ni doktor Kristian. Bayi itu lahir, dia tulislah jantina dekat sijil lahir dia. Bila tulis je sijil lahir, esoknya dia kena pecat. Sebab dia kata melanggar hak asasi manusia. Feminis, biarlah mereka nak tentukan apa agama mereka. Mereka konsep LGBT ni ialah badan kamu lelaki, tetapi kamu belum tentu lelaki. Jantina kamu ditentukan apakah jantina yang kamu rasa kamu jadi.
Pelik tak? Kalau mu ada janggut pun, kalau mu rasa mu perempuan, mu masuk toilet perempuan pun tak apa. Itu yang berlaku tu. Tuan-tuan dan puan, ringkas sikit. LGBT ni 30 tahun lepas, 20 tahun lepas, ada tak negara yang mengizinkan perkahwinan sejenis? Tak ada. Sekarang ada tak? Ada. Dan bila sekarang mereka buat di negara mereka, kita sebagai Muslim tak ada masalah. Itu negara dia. Tapi apa masalah kita? Masalah kita ialah dia memaksa kita untuk menerima ideologi mereka juga. Mereka memaksa kita untuk menerima. Dan bagaimana ideologi ini boleh berjaya? Berjaya tak ideologi LGBT ini sekarang? Sangat berjaya. Sebenarnya perancangan mereka telah bermula 30 tahun lepas. To be exact, 31 tahun lepas. Sebuah buku yang bertajuk After the Ball telah diterbitkan pada 1989. Buku After the Ball, How America Will Conquer Its Fear Towards Gay People in the 90s. Bagaimana orang Amerika boleh menawan ketakutan dan kebencian mereka kepada orang gay pada tahun 90-an. Buku ini ditulis 31 tahun lepas, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka menggariskan 6 strategi utama. 6 strategi utama. Dan tuan-tuan dan puan-puan lihat hebatnya mereka memainkan strategi. Dan bila saya tengok strategi mereka, dia datang kepada saya satu kata-kata yang masyhur yang dinisbahkan kepada Ali bin Abi Talib. Walaupun kita tak pasti itu Ali yang cakap ke tidak. Kata-katanya ialah kebatilan yang terancang akan menewaskan kebenaran yang tidak terancang. Dan itu sebenarnya senario yang sedang berlaku. Kebenaran tidak terancang. Kebenaran dinampakkan seperti kebatilan dengan adanya media massa. Apa 6 strategi mereka? 6 strategi mereka adalah, pertama, iaitu mereka, strategi pertama, menjadikan topik perbualan gay LGBT itu sebagai perbualan yang normal. Yakni LGBT itu diarus perdanakan. Sebab dulu kita nak bercakap pasal gay pun geli tak? Geli. Jangan cakap oi, geli. Tapi mereka nak bercakap. Mereka nak bercakap sehingga maksud saya di sini ialah proses normalisasi supaya masyarakat tak takut nak bercakap. Masyarakat tak takut nak bercakap. Bila masyarakat dah tak takut bercakap, maka mudahlah mereka nak masukkan doktrin mereka. Jadi dia harus perdanakan. Okey? Cakap je. Cakap tentang gay setiap hari. Cakap di kedai kopi, cakap di kedai makan, cakap di media massa, di radio, di TV, di surat khabar. Cakap je. Walaupun orang tak suka. Walaupun kamu tahu orang akan menentang. Cakap je. Kalau macam kita kata cakap je lah tentang Islam. Walaupun orang tak suka, selagi mana Allah suka. Mereka pula cakaplah tentang LGBT selagi mana matlamat menormalisasikan LGBT itu tercapai. First, dia menjadikan kita kurang sensitif. Hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan tengok, saya akan cerita semua 6 dulu. Lepas tu saya akan ulas dan tuan-tuan dan puan-puan akan nampak apa yang berlaku dalam 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke belakang ini. Bukannya satu kebetulan. Satu perancangan yang cukup teliti. Dan ini bukan konspirasi. Ini fakta. Pertama, menormalisasikan tentang LGBT. Topiknya. Dia tak suruh halalkan, dia tak suruh benarkan. Tak. Kedua, strategi yang kedua iaitu menggambarkan golongan LGBT, golongan gay ini sebagai mangsa kezaliman, mangsa diskriminasi, mangsa penindasan, dan bukannya menggambarkan mereka sebagai individu ataupun kelompok yang mencabar undang-undang. Sebab di barat pun ada undang-undang tak boleh ada gay dan sebagainya. Sama juga kita kat Malaysia.
Tuan-tuan dan puan, kenapa mereka nak letakkan strategi ni? Iaitu menggambarkan golongan LGBT dengan gay ini sebagai golongan yang ditindas, golongan yang dizalimi, golongan yang didiskriminasi, dan bukannya golongan yang mencabar undang-undang. Kenapa? Sebab tuan-tuan dan puan, lepas saya cerita, tuan-tuan dan puan akan faham. Bila digambarkan seseorang itu didiskriminasi, dizalimi, maka masyarakat umum mereka akan apa? Bersimpati. Tapi masyarakat bila bersimpati, bila emosional, dia jadi rasional tak? Kalau dia emosional, dia tak jadi rasional. Dia dah tak jadi rasional sehingga dia lupa dah, masyarakat lupa dah bahawa dia melanggar undang-undang. Nak saya bagi contoh. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, baca buku yang ditulis oleh Gene Sharp, dia menggambarkan di situ tidak kurang daripada 100 lebih cara untuk membuat protes dan membuat satu promotion, propaganda. Okey? Saya bagi contoh di Malaysia. Tuan-tuan dan puan nak tanya, membina rumah ibadat di tanah milik orang lain yang bukan milik dia, mengikut undang-undang, betul ke salah? Salah kan? Jadi apabila majlis perbandaran, majlis pihak berkuasa tempatan ingin mengambil tindakan merobohkan, ataupun tuan tanah ingin mengambil semula tanahnya, tindakan yang betul mengikut undang-undang ataupun salah? Betul. Apa yang berlaku di Malaysia? Yang berlaku di Malaysia, membina rumah ibadat di tanah orang yang bukan tanah dia, dia tak ada geran. Bila dipindah keluar, dia minta pampasan wang dan juga tanah lain untuk membina rumah ibadatnya. Dia seolah-olah saya masuk ke rumah tuan-tuan dan puan-puan, kemudian saya bina satu struktur kat situ. Kemudian bila tuan-tuan dan puan-puan nak halau saya kata nak halau saya boleh, bagi duit, bagi tanah, saya buat struktur lain. Kalau ikut undang-undang, benda ni make sense tak? Di mahkamah confirm kalahnya, sebab dia tak ada bukti itu adalah milik dia. Tetapi apa yang berlaku sekarang, bila ada rumah ibadat yang dibina di tempat lain yang bukan miliknya, mereka tak mainkan isu undang-undang, mereka mainkan isu mereka dizalimi, mereka didiskriminasi. Wahai rumah ibadat mereka jauh lebih banyak berbanding dengan masjid dan surau. Akhirnya ahli politik campur tangan. Ahli politik ni adalah law maker, penggubal undang-undang, bukannya law breakers. Sekarang ni orang mencabut undang-undang, mereka support. Sebab apa? Political mileage. Sebab apa? Masyarakat bersimpati, mereka lupa. Bila pihak penguasa tak buat kerja, mu marah. Bila pihak penguasa buat kerja, mu pun marah. Apa yang mu nak? Faham tak saya? Penguat kuasa ni ditersepit. Kami jalankan tindakan, orang marah kami. Kami tak buat tindakan, orang pun marah kami. Habis apa yang nak? Apa yang mereka nak ialah, selagi mana penguatkuasaan itu selari dengan agenda kami, itu kami sokong. Tak sesuai dengan agenda kami, kami tak sokong. Itu maksud dia. Saya tahu apa yang saya cakap ni sensitif. Tapi sensitif, pepatah Melayu sebut, tak dipecahkan ruyung, mana nak dapat sagunya. Tak dipecahkan sensitiviti sebagaimana golongan LGBT menormalisasikan perkara yang sensitif. Kita juga perlu bercakap. Tapi kita bercakap fakta, kita tak berbohong, kita tak memfitnah. Kita gunakan perkataan yang betul. Sebab itu mereka menggambarkan golongan LGBT sebagai golongan yang ditindas dan didiskriminasi supaya masyarakat bersimpati. Tuan-tuan dan puan, bila masyarakat bersimpati, tengok first step, menormalisasikan topik. Kedua, menjadikan mereka sebagai golongan yang ditindas, yang didiskriminasi. Ketiga, menggambarkan golongan-golongan yang menyokong LGBT ini sebagai hero. Mereka bukan LGBT, tetapi mereka menyokong LGBT. Sebab bila dia bersimpati, mesti mereka menyokong atas nama human right. Atas nama human right. Dan perlu kita ketahui,
American Psychiatric Association, APA. Sehingga 1979 mereka meletakkan penyakit LGBT ini sebagai penyakit mental. Tapi tanpa sebarang kajian yang kukuh, pada 1979 mereka telah mengeluarkan LGBT ini daripada senarai penyakit mental. Kita pun tak tahu kenapa. Human right. 3, menggambarkan sebagai hero. Sebab apa nak menggambarkan orang tu sebagai hero? Tuan-tuan dan puan-puan, media ni fungsi dia begini. Tuan-tuan dan puan-puan dulu pernah tengok cerita Superman tak waktu kecil-kecil? Ada kan? Waktu muda-muda tengok Superman kan? Kartun-kartun superhero ada kan? Terus terang kita cakap terus terang. Selepas waktu kita kecil-kecil kanak-kanak, kita lepas tengok cerita superhero ni, ada tak di kalangan kita yang ikat tuala kat belakang nak jadi Superman? Ada tak di antara kita dekat rumah tu kita cuba pakai underwear dekat luar nak jadi? Ada tak siapa di antara kita cuba ikut macam Spiderman? Ada kan? Yes. Kenapa? Sebab watak superhero itu adalah watak yang cool, watak yang best. Jadi bila digambarkan orang yang mempertahankan LGBT itu sebagai hero, maka dia akan melahirkan orang ramai yang akan menyebut LGBT supaya mereka pun nak nampak macam hero. Hero Hindustan. Yes. Ini cara media, ideologi memproses pemikiran kita. Memproses pemikiran kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan ingat tak, saya bagi satu contoh je. Saya bagi satu contoh. Tahun lepas di Convocation University Malaya, ada seorang budak Cina, dia melaung dan dia menjerit ketika majlis itu. Masih ingat? Kalau tak ingat tak apalah, saya bagi tahu. Kurang ajar tak? Dalam majlis rasmi dia menjerit, dia memprotes. Kurang ajar. Dia dihalau keluar dari dewan. Tahu tak Malaysia kini dia meletakkan individu itu, yang saya sedih tu bukan sebab dia Cina. Yang saya sedih tu, nama depan dia nama sama dengan saya, Wong. Itu Wong kurang ajar, ini Wong ada ajar. Malaysia kini meletakkan dia, gambar dia, poster dia, lepas tu meletakkan dia sebagai the lion, hero. Apa yang kita nak generasi akan datang belajar daripada seorang yang biadab macam tu? Lalu kita gambarkan sebagai hero. Sebab bila hero, orang nak ikut. Maksudnya sebenarnya nak apa? Bila menggambarkan orang yang cerupa macam tu hero, supaya pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi yang lain akan buat benda yang sama. Tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah proses pendoktrinan yang kita tak nampak. Proses pendoktrinan yang kita tak nampak. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah menggambarkan mereka yang terlibat dalam LGBT dan golongan yang menyokong mereka sebagai golongan yang cerdik pandai, yang cool, yang sophisticated, yang modern. Siapa tak nak modern? Tuan-tuan dan puan-puan perasan tak? Hari ini nisbah dia begini. Westernization equal to modernization. Pembaratan bersamaan dengan kemodernan. Siapa yang letakkan macam ni? Maksudnya, kenapa dia nak letak macam ni? Kita tak nafikan banyak teknologi daripada barat, betul. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, itu dalam bab teknologi, bukan dalam bab pakaian. Bukankah hari ini tuan-tuan dan puan-puan, satu demi satu pakaian kita dilondekan, sebab siapa yang tak pakai macam barat, itu mundur. Itulah maksudnya. Kalau dalam istilah usul fiqh, mafhum mukhalafah, kata ni, oh, ini okey, contoh ini haram, yang tu halal. So bila dia kata pembaratan itu adalah kemodernan, maka apa yang tak barat itu adalah kemunduran. Maksud dia, dia nak menggambarkan supaya manusia nak jadi cool. Jadi nak jadi LGBT dan menyokong LGBT, ini cool. So kita kena sokong supaya nampak moden. Siapa yang tak sokong, dia tak moden. Nak saya bagi contoh. Contoh senang je. Agenda terlampau liberal. Afrika juga negara majoriti Kristian, banyak. Amerika Syarikat dengan Eropah juga ramai majoriti Kristian, betul?
Kenapa di barat gay, lesbians ini diterima, tetapi di negara Afrika yang juga majoriti Kristian, mereka tak terima LGBT? Sebab di Afrika agenda liberal masih belum kuat. Itu saja. Walaupun sama-sama Kristian, sebab agendanya tak kuat. Itu yang keempat. Yang kelima, menggambarkan mereka yang menentang LGBT ini sebagai orang yang bodoh, orang yang ekstrim, orang yang mundur. Tuan-tuan dan puan-puan perasan tak? Kalau hari ini kita bersuara mengkritik LGBT, kita akan dipanggil sebagai homofobik. Golongan yang benci kepada homofobia. Tetapi tak pernah kita dengar perkataan Islamofobik, Muslimfobik, Halalfobik, Jawifobik. Sebab perkataan itu adalah perkataan yang tidak elok, yang mereka tak akan letakkan pada diri mereka. Tapi siapa yang tak bersetuju, mereka akan diletakkan dalam kategori itu. Perasan tak kalau ustaz-ustaz kita, ustazah kita mula membincangkan sesuatu yang mengkritik ideologi mereka, ustaz itu akan dikira sebagai ustaz daripada gua, ustaz yang ikat serban, oksigen tak masuk dalam otak, tak berfungsi. Mereka kategorikan orang agama ni orang yang bodoh. Sebab apa? Bila orang agama telah dikategorikan sebagai orang yang bodoh, maka anak-anak muda nak ikut orang yang pandai dengan moden ataupun nak ikut orang yang bodoh? Mesti ikut orang yang moden. Itu skill mereka. Yang terakhir, yang keenam, melobi kerajaan untuk memberikan pengecualian cukai kepada sumbangan yang diberikan kepada NGO ataupun individu yang melindungi bukan mempropagandakan yang melindungi golongan LGBT, dan dana itu boleh digunakan untuk melaksanakan 5 perkara yang di atas tadi, diulangi semula. Jadi sekarang tuan-tuan dan puan-puan nampak tak proses dia? Kat Malaysia dulu mana ada 10-20 tahun lepas geng-geng LGBT yang buat NGO? Tak ada. Sekarang ada. Mereka keluar seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Sebab apa? Ikut strategi tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak pergi kepada sedikit kesimpulan. Kalau ikut ideologi, banyak lagi. Saya tak sebut ideologi yang ada dalam Islam. Itu biar jabatan agama, ustaz-ustazah handle. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ini kita kata secara, orang kata apa, metafora. Kesesatan dalam Islam, dia mungkin ada kerosakan sedikit pada akidah, tetapi dia belum keluar daripada Islam. Betul? Dia mungkin sesat, tapi sesat dia tak membawa dia keluar daripada Islam. Dia mungkin berdosa, tapi dosa dia tak membawa dia keluar daripada Islam. Sebab kalau kita percaya orang yang melakukan dosa besar itu keluar daripada Islam, itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah, itu Khawarij. Jadi sesat-sesat dia tetap Islam. Itu biar ustaz-ustazah handle. Tapi tuan-tuan dan puan, ideologi ini bukan membawa kepada kesesatan dalam akidah, tetapi membawa kepada kemurtatan daripada agama tanpa kita sedari. Belum masuk lagi pluralism, yakni usaha mempromosikan semua agama sebagai agama yang betul. Dan ada pergerakan, untuk makluman tuan-tuan dan puan, ada pergerakan yang telah pun bertapak di Malaysia. Sebenarnya bukan bertapak di Malaysia, yang telah pun bertapak di Malaya sebelum Malaya menjadi Malaysia. Maksudnya sebelum kemerdekaan telah pun bertapak dan masih wujud sehingga hari ini, yang mempromosikan pluralism. Ada. Dan ramai kita tak tahu. Dan kenapa saya kata ideologi ini akan membawa bukan kepada kesesatan, kerana kesesatan yang dibawa ini akan membawa kepada kemurtatan. Kerana bila mereka rasa ideologi ini lebih unggul daripada ideologi Islam, apa yang akan berlaku? Jadi Islam bukan adil lah.
Islam bukan cara hidup yang paling lengkap lah. Habis buat apa nak beragama Islam? Murtad lah. Tuan-tuan dan puan, saya jumpa dengan ramai etis-etis Melayu. Majoriti mereka, lebih daripada 56.4% umur mereka yang murtad ni, etis ni, 25 hingga 34. Saya juga pernah jumpa dengan seorang budak 13 tahun yang murtad. Bila saya jumpa, saya berbincang, saya dapati mereka ada masalah terdedah dengan ideologi begitu yang mereka tak dapat jawapan yang tuntas daripada kita, membawa kepada kemurtadan. Sebab mereka dah tak ada kemuliaan pada Islam. Bila dah tak ada kemuliaan pada Islam, nak beragama Islam lagi buat apa? Dia murtad lah. Wahal mereka nak cari jawapan tu dah ada dalam Islam, tetapi mereka tak jumpa jawapan. Ataupun kadang-kala kita tak bersedia berhadapan dengan mereka. Sudah tentu kita mengakui hidayah itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa fungsi kita? Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sebagai penutup, solusinya, fungsi kita perlu lebih advance dalam pembelajaran kita. Terus terang saya kata, kita perlu lebih advance, kerana cabaran yang kita hadapi sekarang berbeza dengan 10 tahun lepas. Cabaran 2010 berbeza dengan tahun 2000. Cabaran 2000 berbeza dengan 1990. Cara kita dibesarkan oleh ibu bapa, kita juga tak boleh menggunakan cara yang hampir sama. Kerana tuan-tuan dan puan, apa yang berlaku ialah kemajuan teknologi yang sedang berlaku sekarang tidak mengizinkan kita meletakkan mereka di bawah satu tempurung. Hari ini boleh dikatakan budak-budak pun dah ada handphone. Ini akses kepada dunia global. Kita bagi mereka akses dunia global. Kita sebagai orang dewasa, sebagai ibu bapa, sebagai datuk, sebagai nenek, kita bagi anak cucu kita akses dunia global. Tetapi kita punya pemikiran lokal tak berkembang. Anak-anak kita yang muda ini semakin membesar, mereka dapat lebih banyak info, tanya kepada kita, kita tak reti nak jawab, kita marah mereka, mereka rasa kita bodoh, mereka rasa agama Islam tak ada jawapan. Bila rasa agama Islam tak ada jawapan, mereka keluar daripada Islam. Dan itu yang berlaku sekarang. Jadi apa yang perlu kita buat, tuan-tuan dan puan-puan? Hukum hakam berkaitan dengan fiqh, tauhid dan sebagainya perlu diteruskan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita juga perlu membawa sesuatu lebih besar, sesuatu lagi, iaitu untuk mendidik masyarakat bagaimana nak berdepan dengan cabaran ideologi ini. Tak ada sesiapa pun yang akan terlepas daripada ideologi ini, melainkan dia duduk dalam gua yang tak ada internet. Hari ini, kalau dulu kita check in dekat hotel, tuan-tuan check in dekat hotel, tak nampak bini, kita cari wife dulu, betul tak? Hari ini nak check in kat hotel bukan cari wife, dia cari wifi dulu. Maksudnya hari ini dunia kita memang hidup dengan internet. Kita tahu pasal program ni pun dari internet, WhatsApp. Kita pun dah ada akses. Bagaimana dengan anak-anak kita? Pihak masjid, pihak surau, sebagai individu, sebagai ketua keluarga, sebagai ibu, kita ada tanggungjawab untuk memperkasakan ilmu kita. Cari ilmu, tuan-tuan dan puan-puan. Cari ilmu, tunjukkan Islam dalam kehidupan, tunjukkan Islam memang adil. Dan insya-Allah bila kita menunjukkan Islam itu tinggi dan tiada apa yang lebih tinggi daripadanya dari segi kebenaran, dari segi akhlak, dari segi intellectual discourse, insya-Allah bukan sahaja kita meminimumkan kemurtadan, tetapi kita akan mampu untuk berdakwah dengan lebih efektif, insya-Allah. Ya. Jadi wallahu alam, kita nak buka kepada soal jawab ke, Ustaz? Adam.
sahabat-sahabat kita yang tanya. Ada tak seorang pun nak tanya? Ada? Ada? Okey. Okey, tak ada soalan, tak ada masalah. Okey je. Kalau Ustaz nak tutup, boleh tutup terus insya-Allah.